Ya, working hours waktu kerjanya, waktu rehatnya kan. Sama dengan kerja-kerja yang lain juga. Ya, banyak orang ada kes-kes yang kru lah, director lah yang meninggal waktu tengah kerja sebab faktor sebab bila kita tak cukup tidur, jantung kita akan masalah. Fokus kita pada kerja pun tak sepenuhnya kan. Kita tak boleh nak bagi kualiti yang terbaik daripada sebenarnya kita boleh buat bagus kalau rehatnya cukup apa semua kan. Working hours lah. Working hours. Dan kadar bayaran juga hang rasa terlalu rendah juga dan yang maknanya daripada dulu sampai sekarang maknanya harga tu tak naik-naik kan. Ya. Benda tu lah. Benda tu. Hai korang, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam channel Tok Ayah. Okay guys, hari ni Tok Ayah ada seorang tetamu special. Tok Ayah panggil dia Pok Meh, Azman Hassan. Azman Hassan, dia kira pelakon indie lah, pelakon indie. Kalau dalam filem-filem indie ni memang muka dia lah. Sekarang dia dah main dekat mainstream, dia dah berlakon dalam filem-filem drama-drama yang mainstream. Jadi kita ni sikit lah sembang-sembang sikit dengan dia untuk tahu apa perjalanan kejayaan seni dia. Alright, Pok Meh. Apa khabar? Sihat lah? Sihat, Alhamdulillah. Okay, terima kasih lah sebab sudi untuk sembang-sembang dengan aku hari ni. Okay, Pok Meh, hang start ni sebenarnya hang start laluan hang tu ikut mana? Hang start macam mana hang masuk dalam industri ni? Nak kata kebetulan pun ya juga, walaupun sebenarnya daripada kecil tu cita-cita ada lah. Kan. Tapi masa kecil tu laluan tu tak nampak. Jadi masa tu duduk di PJ, aku pergi hantar adik aku. Dia kata dia nak berlakon apa? Adalah acara puisi apa benda tak tahu. Aku pergi hantar dia pasal adik perempuan. Adik perempuan masa tu kita jaga adik kita kan, jaga. Hantar dia bawa motor, naik motor, hantar kita tunggu dia berlatih apa benda. Okey. Sekali tak tahu macam mana ketua grup tu dia kenal pula, dia kata kami kebetulan tak cukup orang, boleh tak abang tolong baca ni kejap ni sajalah baca saja dia macam bukan satu acara baca puisi itu dulu, tapi grup tu grup teater sebenarnya. Ni apa nama grupnya? Okey, grup dia Angkatan Karyawan Aktif Kuala Lumpur, Angka. Grup tu aku jumpa pertama kali di rooftop Central Market. Dulu ada makan-makan kat atas tu kan. Makan di atas tu. Dia ada rooftop tu luas. Jadi situ ada budak tarian, ada budak India belajar silambam lah apa benda. Tepi tu ada budak teater lah. Kat atas tu, kat rooftop banyak. Ada taekwondo pun ada petang kan. 90-an lah ni. Awal 90-an, tahun 91 lebih kurang macam tu. Okey, lepas tu ketua kumpulan tu lah, Wardi Hashim nama dia. Wardi Hashim, anak arwah Hashim Yasin. Okey, Hashim Yasin. Hashim Yasin, anak dia lah. Anak dia kata, abang boleh tolong baca tak ni kita tak cukup orang. Aku pun baca dia kata, abang boleh tak kalau ikut dengan kita orang sekali? Okey lah, boleh lah. Baca puisi apa. Selepas pada tu dia kata dia nak buat satu sketsa depa grup ni dapat daripada management Central Market masa tu nak buat show sempena Minggu Saloma. Depa nak buat gaya tiru macam Saloma dan ada sketsa Saloma. Jadi dia sudah ambil aku jadi Pramli, adik aku jadi Saloma. Eloklah kami berlakon dekat bawah pentas CM tu. Ada pentas di luar tu kan. Di luar tu, pentas bawah tu aku jadi Piramli, adikku jadi Saloma. Konon-kononnya kita buat macam sketsa bagaimana Saloma mendapat nama Saloma tu. Begitulah. Itu adalah permulaan hang start dengan Angka, dengan grup teater Angka. Bila hang dah join grup teater Angka tu buat show teater lah. Sebab Tok Ayah first kenal dengan Pok Meh ni pergi tengok show dia waktu tu tahun 90, rasa 95 macam tu lah kot. 94, 95 macam tu ada show festival teater. Waktu tu kumpulan Angka bawa cerita pelayaran Indra Putra.
Waktu tu memang kagum lah tengok dia orang buat teknik macam-macam lah, buat moonwalk lah. Bentar aku ingat lagi buat moonwalk. Kalau yang moonwalk tu festival teater, yang tu bukan Pelayaran Indra Putra. Yang tu Sabda Sang Pendita. Sabda Sang Pendita yang menang tu kan? Dia menang. Tapi penulis yang sama, Ismail Kasan. So memang power lah lakonan Pok Mel tu dalam teater. Okey. Teater lepas teater maknanya hang masuk dalam filem TV. Macam mana daripada teater hang masuk ke filem TV? Senang ke susah? Ke atau memang secara tak sengaja hang masuk? Okey, macam kami masa sedang bergiat teater tu, kami yalah buat teater bukan ada duit, bukan ada apa, tapi kita perlu nak cari makan, nak sara hidup juga kan. Dah lah buat masa tu memang tak ada buat kerja lain, main teater dan stay photographer. Stay photographer kemudian sikit, kemudian sikit. Nak cari makan juga. Jadi pada masa tu aku ingat lagi ada kawan-kawan lah, arwah Gigi, Marzuki nama dia. Dia banyak kerja dengan production, dia buat konti, dia buat AC. Jadi kami duduk serumah dekat Kampung Baru. Dia pun ada dan kawan-kawan teater yang lain. Jadi dia ni selalu bagi kami peluang, bagi job jadi pelakon tambahan ekstra. Hang start dengan ekstra juga. Walaupun hang dah berlakon teater, dah menang menang pelakon lelaki lah apa semua tu dekat festival teater tu. Tapi siapa dia kenal? Orang tak kenal kita kan. Jadi buat je lah. Ekstra pun tak apalah. Daripada situ pun satu pelajaran juga, sebab dia dua bidang yang berlainan. Yang ni teater kita atas pentas, kita berlatih cara kita lah. Bila depan kamera itu satu cerita yang lain pula, dan satu bidang yang lain. Dia ada persamaan tapi juga ada banyak perbezaan juga kan, cara pendekatan kerja tu. Jadi di situ aku belajar lah perbezaan tu, dan sambil cari rezeki lah. Apa hang punya breakthrough? Maknanya yang daripada hang duk berlakon ekstra, tiba-tiba hang dah start bawa watak. Hang ingat lagi tak? Okey, macam aku dan kawan-kawan yang lain lah, selain daripada buat teater, berlakon ekstra, okey, kadang-kadang ada peluang bekerja sebagai kru dalam production. Contohnya aku kalau start ke bidang tu, selain daripada buat ekstra, aku gulung kabel, buat kerja teknikal, buat props, jadi kru. Jadi sambil-sambil itulah diri itu makin dekat dengan orang-orang dalam produksi. Kebetulan masa tu aku ingat filem pertama yang appear dengan ada karakter, ada nama lah, filem Sultan Kasih, Jamal Abdillah dengan Sofia Jin. Masa tu ada satu scene flashback yang pelakonnya belum ada. Jadi bapa Jamal Abdillah flashback. Jadi itu scene aku dalam layar yang pertama. Flashback satu scene je lah. Satu scene je. Tapi ada dialog, ada karakter. Ada dialog, ada karakter, dan scene tu memang punca cerita history watak Jamal tu daripada kecil sampai ke besar. Kenapa dia jadi psycho adalah kerana scene itu. Sebab scene itu scene bapak dia bunuh mak dia. Hang ingat tak berapa depa bayar waktu tu kan? Berapa hang dapat waktu tu? Tak ingat, sebab aku sebenarnya masa tu rambut aku panjang. Rambut sampai takat pinggang ni. Kena potong lah. Director masa tu Zulkifli Emosman, dia minta, dia kata Man, kau boleh potong rambut tak? Aku nak bagi kau untuk watak ni. Cakap ini peluang kan, ini peluang. Rambut pun sayang. Tapi sayang-sayang pun ini peluang kan. Kita dah dulu Malaysia potong lah. Dulu dekat Penang, potong tepi pantai. Sebelum tu jadi kru lah dekat projek yang sama. Sebelum tu aku buat, dia ada satu jawatan dia panggil video assist lah. Video assist. So aku buat kamera video aku sendiri punya, ke production sewa lah. So sebab zaman dulu dia tak ada monitor, kamera tak ada monitor. Jadi akulah punya video ni, aku punya monitor tu. Ada etiketnya. Duduk sebelah-sebelah dengan kamera filem, video assist. So itu kerja aku. Tapi kerana dia perlukan watak ni tadi, dia panggil aku pun bolehlah, setujulah. Buat pilah kan. Buat pilah. Tapi maknanya dalam projek yang sama lah. Dalam projek yang sama, dalam filem itu juga. Video assist. Rambut. Tapi bayaran tak tahu berapa waktu tu. Tak ingat. Tapi tak mahal lah. Tak mahal. Dalam
Kalau tak jejak 100 ke untuk berlakon tu? Untuk watak tu lebih. Untuk watak lebih dalam 200 300 macam tu kot. 200 macam tu lah. Okey, lah ni kira dah berapa lama daripada first hang start masuk skrin tu dengan cerita Suratan Takdir Suratan Kasih. Suratan Kasih tu. Sampai lah ni dah berapa lama? Ada 20 30 tahun? Kalau yang tu lebih kurang tahun 94. Aku mula tu dengan teater awal dalam 91, main teater sana, festival teater sini. 94 tu kemunculan pertama di layar ni lah. Di layar Perak lah. 94, 2004, 2014 dah 20 tahun. Dekat 30 tahun dah ni. Masuk 2024 ni 30 tahun dah. Betul juga kalau kira. Betul lama. Dah lama tu. So dalam tempoh hang rasa benda tu ini dekat 30 tahun hang buat tu, hang rasa ada perubahan tak? Hang sebagai pelakon, maknanya dari sudut watak-watak yang hang dapat lepas tu yang bela ni, dari segi maknanya gaji hang, maknanya pendapatan hang, ada beza ke atau sama? Okey. Kalau ambil macam aku cakap awal tadi, cita-cita tu bukan cita-cita angan-angan lah. Angan-angan tu daripada kecil ada dah, tapi tak ada lorong masa tu. Hanya kebetulan kerana hantar adik saja tadi, karier tu bermula di situ. Daripada grup teater yang aku kenal teater pun tak masa tu kan. Oh, ini grup teater. Oh, baca puisi baru nak kenal. Itu daripada awal 90 sampai ke sekarang ni. Angan-angan awalnya nak jadi pelakon lah. Okey. Aku rasa kalau itu saja, sebab aku rasa mungkin aku tak meletak satu cita-cita yang tinggi aku nak jadi apa, nak kaya-kaya ke, aku tak meletak benda-benda tu semua. Jadi aku rasa aku dah capai dah benda tu. Setakat nak jadi pelakon dah memang dah pelakon dah sekarang. Dah dekat 30 tahun dah aku duk buat kan. Cuma setelah aku berada dalam bidang ni, aku nak tengoklah ke mana dia boleh pergi. Nak jadi pelakon jadilah. So aku rasa aku dah dapat lebih daripada yang aku cita-citakan pun. Daripada dulu, daripada kecil tu. Dah dapat buat dengan apa, director pelbagai bangsa, director India aku pernah kerja, director Cina pernah kerja, director India ada, mainstream ada, macam-macam jenis. Aku rasa semua. Memang luas lah pengalamannya, maknanya pengalaman dalam production tu, maknanya ada macam-macam jenis production. Macam-macam jenis production. Hang ada satu filem yang hang melekat sampai lah tak? Maknanya yang hang tak boleh lupa. Filem apa yang rasa yang bagi impact yang kuat lah pada hang? Ada beberapa lah. Selalu yang melekat tu bukan pasal dia menang, tapi depan filem-filem ni, cerita-cerita ni menang pasal bagus. Kebetulan aku berada di satu produksi yang alhamdulillah bagus produksinya dan mendapat pengiktirafan, menang. Contohnya pertama kali yang tu aku buat stay foto, filem Paloh. Banyak menang anugerah kan, Festival Filem Malaysia tahun berapa. Tapi hang tak berlakon dalam filem tu kan? Dalam tu aku ambil gambar buat stay foto. Hang berlakon. Hang berlakon dalam tu, pelakon utama. So itu first time filem aku terlibat, menang. Dan gambar yang poster tu daripada gambar still yang aku ambil. Aku rasa bangga di situ. Okey, kemudian filem apa lagi? Lelaki Harapan Dunia. Lelaki Harapan Dunia yang tu sebagai pelakon. Filem ni juga menang Festival Filem Malaysia dan luar juga kan. Dan ada juga dapat anugerah di luar. Kemudian filem Jagat pun menang. Yang tu aku satu scene saja. Kira macam cameo lah macam tu. Satu scene saja menang lagi. Dan akhir sekali Wan Tu Jaga dengan hang kan. So ini adalah antara filem yang aku rasa wow. Ini filem yang aku terlibat dan mencatat sejarah. Selain daripada untuk filem tu sendiri, juga untuk aku jugalah, sebagai aku punya perjalanan karier tu lah. Dan ni yang antara filem-filem yang aku tak boleh nak lupa lah. So sampai lah ni hang rasa ada lagi benda yang hang nak achieve tak? Ke hang dah rasa macam okey, dah cukup lay back saja ke, nak lay back? Okey, mungkin aku jenis orang yang go with the flow kan. Ikut arus. Maksudnya aku nak meletak satu target,
aku tak suka. Bukan pasal apa, aku takut kalau aku tak capai aku kecewa. Aku orang yang sangat mudah kecewa. Faham. So aku rasa dengan pencapaian yang dah lebih daripada yang aku harapkan daripada dulu, aku nak tengok dia boleh pergi ke mana. Dan mungkin selepas ini kalau dapat bekerja dalam satu produksi luar contohnya, kalau produksi luar yang indie dah pernah rasa daripada China ada, daripada Jepun ada kan, walaupun watak dia kecil-kecil kan. Mungkin produksi yang besar di luar kan, yang watak lebih besar, yang watak lebih besar. Maknanya bekerja dengan orang-orang yang lebih ini lagi lah di luar kan. Nak ambil pengalaman dari depa pula. Nak sebut Hollywood malu. Tapi faham lah contoh filem-filem macam dari Hollywood ke kan, apa semua. So okey, hang rasa selama hang terlibat dalam industri tu sampai lah ni, hang rasa apa lagi yang hang rasa yang kurang dalam industri kita, yang hang rasa yang kena improve lagi? Situasi kita lah ni lah dalam industri. Kalau lebih pada hang sendiri pun tak apa, secara personalnya. Kalau personal aku lah, suasana kita bekerja di dalam produksi, maknanya apa yang orang tengok adalah benda yang sudah siap, benda yang dipaparkan. Apa yang berlaku di belakang tu untuk menghasilkan apa yang orang tengok tu, itu banyak benda sebenarnya. Kalau nak cerita tak cukup masa kan di sini. Peritnya benda-benda susah payah orang industri ini nak bangun, nak cari duit untuk anak bini semua kan. Benda tu maknanya kalau kita tengok orang di luar, dia orang ni duduk kerja mungkin sebagai kru apa, tapi dia orang ekonomi dia orang okey. Kenapa orang kita di sini orang dalam industri kita tidak begitu? Melarat. Ada yang kecewa, berhenti, merajuk daripada bidang ini. Dan macam ini sebab maknanya upah lah, dari sudut upah lah, dari sudut satu kadar bayaran untuk pekerja, satu kerja tu, dan kedua sistem bekerja itu. Bagaimana sistem bekerja itu, cara bekerja maknanya dari segi hoursnya, maknanya working hours, waktu kerjanya, waktu rehatnya kan, sama dengan kerja-kerja yang lain juga kan? Banyak orang ada kes-kes yang kru lah, director lah yang meninggal waktu tengah kerja sebab faktor, sebab bila kita tak cukup tidur, jantung kita akan masalah. Fokus kita pada kerja pun tak sepenuhnya kan. Kita tak boleh nak bagi kualiti yang terbaik daripada sebenarnya kita boleh buat bagus kalau rehatnya cukup apa semua kan. Working hours lah. Working hours. Dan kadar bayaran juga rasa terlalu rendah juga. Dan yang maknanya daripada dulu sampai sekarang, maknanya harga tu tak naik-naik kan. Ya. Benda tu lah. Benda tu. Hang sendiri, okey, aku letak hang sebagai pelakon indie lah kan, macam aku juga kan. So hang rasa bayaran yang kita terima lah ni dah cukup maknanya, atau hang rasa benda tu masih kurang atau harus dilebihkan lagi? Hang rasa harus tak cukup hang rasa hang cukup tak kalau hang berlakon satu projek tu, katalah satu telemovie hang berlakon, duit daripada telemovie tu berapa lama hang boleh survive satu telemovie tu? Dia senang cerita macam ni lah. Kalau dapat satu telemovie syuting lah kata 7 hari ke 8 hari ke, orang pelakon macam aku dengan umur macam ni jarang nak ada satu projek yang daripada hari pertama sampai hari terakhir itu ada betul. Selalunya celah-celah tu ada 2 hari. 2 hari berapa sangat. Bayar pun ikut hari kan. So terpaksa lah ambil banyak job kan. Maknanya kalau ada selang habis syuting sehari 2 hari tu, nak menunggu lagi satu tu, kalau ada gap katalah seminggu tu dah susah hati tu. Banyak hari lagi nak bawa, cukup bulan ni kan. Duit duk mengalir bercabang-cabang ni. So maknanya dah dekat 30 tahun nama kerja tu, maknanya masih tak stabil lagi ya. Maknanya pendapatan tu tak stabil lagi ya.
Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Tapi iyalah, macam hang kan dah dekat 30 tahun. Bagi aku macam sepatutnya kalau lagi lama seorang pelakon tu terlibat dalam dunia lakonan ni, patutnya harus di appreciate lebih lagi, dihargai lebih. Maknanya bayaran tu untuk orang yang berpengalaman tu patut lebih tinggi daripada orang baru kan. Kita tengok benda tu macam benda ni tak berlaku kat sini kan. Kalau kita tengok dekat Hollywood ke apa tu, lagi senior, lagi tinggi, lagi dia orang hormat lagi. Even dekat Japan pun kan, dia orang lagi ni kan. Kalau Japan lagi lah, dah sampai kalau pelakon ni dah banyak experience bagus, dah jadi macam dewa lah bagi dia orang. Aku pernah tengok kat itu, dia orang pernah tengok teater lah dekat Japan. Aku tanya siapa ni, ada pelakon tua lah. Dia cakap ini dah macam dewa lah ni kan. Semua orang begitu. Orang tatang dia punya. Tapi budaya ni tak berlaku dekat ni, agak mengecewakan lah kan dekat kita pelakon-pelakon yang dah berumur, yang lebih berumur daripada kita, yang macam mana dia orang dilayan. Kita dengar cerita betul. Kan, yang legend-legend dulu yang dah tak ada, dah arwah, pernah dengar cerita dia orang cakap datang shoot RM50, RM100 nak bayar mereka, yang macam sedih. So sangat sedih, dan betul. Harapan kita juga agak benda ni akan berubah lah satu hari nanti kan. Sebab benda ni pun susah juga. Kadang-kadang dia kata dia ting tong juga. Sebab bila ni producer cakap TV station tak naikkan harga, harga lama je, production pun tak boleh bayar juga. Sebab depa kena rent barang-barang, harga naik ni, semua barang sewa. Tapi dia pun nak kena guna kos yang sama juga. Dan selalunya yang jadi mangsa adalah pelakon-pelakon macam kita lah kan, pelakon-pelakon yang kita kata yang indie sikit, yang ni kan, yang pelakon-pelakon popular mungkin depa boleh stick je dengan nak banyak ni kan, nak banyak ni. Faham. Dan mungkin sebab tu juga hang tak berkahwin lagi sampai lah. Satu pilihan lah, kedua aku rasa aku selesa. Ketiga mungkin tak tahu, so tak sampai kot. Betul lah tu. Dia kata apa, ajal dan jodoh. Dua benda yang kita tak boleh decide, kita tak boleh. Tuhan je yang tahu bila hang akan dapat jodoh dan bila hang akan mati. Yang kita tak boleh rancang benda tu kan. So okay, last kata-kata hang lah untuk aku punya penonton video ni, untuk apa kata-kata yang kalau ada antara sana yang berminat untuk nak masuk dalam bidang lakonan ni, apa nasihat hang? Untuk saya lah melalui dari pengalaman saya sendiri, daripada apa yang anda dengar tadi tu, daripada mula sampai sekarang, daripada saya tidak ada jalan pintas untuk sebuah karier seni ini. Kita harus melalui proses dan bersabar dan tekun, orang kata istiqamah lah dengan proses itu kan. Terus sampai kita menjadi semakin baik dan semakin baik daripada satu masa ke masa seterusnya. Usaha keras lah maknanya. Kita kena berusaha keras, jangan mudah putus asa, terus mencuba. Rezeki insya-Allah akan datang. Betul. Shortcut yang kata tadi tu, inilah macam yang duk kata Instagram, follower, mendatang apa ni semua. Ini shortcut lah ni. Shortcut. Tapi benda macam ni aku tengok dia tak lama, tak kekal. Selalunya kalau hang naik melalui populariti ni, dia akan nanti ada berlakon mungkin berapa tahun, 3 tahun, 4 tahun jatuh. Lepas tu dia ambil orang popular yang lain pula. Dia macam roda aje berpusing macam tu. Ni dah banyak kali aku cakap kat depa dalam video-video aku yang sebelum ni tentang benda ni kan. Okeylah. Okay guys, itu saja. Aku perasan dia macam goyang-goyang sikit ni so, kita atas meja. Aku harap sepanjang video ni dia tak ada kot rasa goyang-goyang ni. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga komen. Okey. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.